Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazani rahmatika ya arhamar rahimin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatan bil lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah yang saya hormati pengurusi masjid, timbalan pengurusi, tuan-tuan AJK, tuan-tuan imam, tuan-tuan bila, para muallim muallimat, para da'i, ustazah, tuan-tuan guru, para alim ulama, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan utamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita pada malam ini untuk terus kita istiqamah, untuk duduk dalam majlis ilmu ataupun disebut Raudatul Jannah, taman-taman syurga. Walaupun hujan yang sangat lebat kan? Walaupun hujan ni kita sebut nikmat, betul nikmat. Dalam kata nikmat tu dia main juga ujian, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab hujan lebat. Dia main 5-6 kali duk fikir nak pergi masjid ke tak pergi masjid kan? Sebab tuan-tuan yang kata ujian tu, yang kata hujan tu tuan-tuan, sebagai ujian tu bukan juga kena dengan tuan-tuan, semua orang lah. Masuk saya kan. Sebab di Sungai Petani pun lebat tuan-tuan, lebat sungguh. Dia kata lebat sikit-sikit dia mula, lepas tu setan tu masuk. Terus ada opi jauh sangat. Dia jatuh kan. Dia main. Tapi duk kenang kata kita nak buat kerja kerana Allah Subhanahu wa taala ni tuan-tuan gagah. Gagah main juga. Walaupun hujan dan sebagainya dengan banjir, tidak awal tolak 6.30 kalau keluar tuan-tuan, insya-Allah paling lambat 7 suku sampai dah. Hari ni 6.30, 7.30 sampai. Tu dia bayang tengok.
kan, abang hujan tu dengan banjir dia, dengan lori dah ni nak lalu, biasa tuan-tuan kan, jadinya payah kan. Tapi nak abang tuan-tuan, kita kena banyak bersyukur kepada Allah walaupun bagaimana ujian yang Allah aturkan kepada kita. Tapi tuan-tuan, yang doa dalam majlis ilmu, sama ada secara duduk dalam masjid kita ataupun secara live yang menonton, insya-Allah mudah-mudahan Allah kurniakan keberkatan dan juga keampunan kepada kita. Sebab apa? Sebab kesungguhan kita ini untuk datang ataupun duduk dalam majlis ilmu, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita nak sambung pada pengajian taksir kita surah Yusuf. Kita dah masuk kepada ayat yang ke 64. Pada ayat 64 Quran tentang boleh semak pada muka surat 243. Gelar Quran lah. Muka surat 243 juzuk atau juz yang ke-13. Muka surat 243 juzuk yang ke-13. Baik, sebelum kita nak bicara kepada ayat yang ke-64, kita nak tengok sikit, nak recap sikit apa peristiwa yang duk berlaku ketika ini. Kepada ayat ni, waktu ni apa benda yang berlaku. Baik, kalau kita tengok kepada yang belakang, ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala ya telah memberikan kebaikan, ataupun kita sebut kalau ayat belakang tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala rafa, meninggikan kedudukan Nabi Allah Yusuf fil ardi, kata Allah. Allah tinggikan kedudukan Nabi Allah Yusuf di muka bumi. Artinya tuan-tuan, waktu ni pada ayat ni yang kita bicara ni, ketika ini Nabi Allah Yusuf dilantik sebagai al-mulk, raja Mesir ketika ini. Artinya satu jawatan yang cukup besar dan satu bab. Dalam satu masalah pula tuan-tuan, ketika ini berlaku seperti mana yang telah dimimpikan oleh raja sebelum itu. Apa dia? Yang ditafsirkan oleh baginda Nabi Allah Yusuf sendiri, bahawa akan kedatangan sab'atun syidad, 7 tahun musim kemarau. Demai ni. Dalam hal yang berlaku ketika ini, maka Nabi Allah Yusuf dah rancang dah. Kalau berlaku kemarau nak buat macam mana, nak buat macam mana, tu kita dah sebut dah pada ayat yang sebelum tu. Cuma nak abang bagaimana ketika ini Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan adik-beradik Nabi Allah Yusuf yang duduk lebih jauh ataupun kilometer yang cukup jauh. Di mana? Di Kanaan, Palestin. Datang ke Mesir semata-mata untuk membeli makanan yang dijual oleh Raja Mesir ni. Yang ketika tu dia pun tak kenal Nabi Allah Yusuf ni. Bila ambil dan sebagainya, jumpa dan sebagainya, maka berlakulah beberapa dialog ya. Sampai Nabi Allah Yusuf tanya, hampa ada berapa orang, mereka pun sebutlah mereka ada sekian-sekian dan sebagainya. Maka perintah Nabi Allah Yusuf AS pada ayat sebelum tu, agar mana bawa mai kan, bawa mai adik-beradik hampa ni kan, bawa mai tadi kan, bawa apa dia kata, walamma jahazahum bi jahazihim qala tu'ni bi akhil lakum min abikum. Bawa mai adik hamba tu yang hampa kata ada duduk di Kanaan tu, bawa mai di sini sebagai bukti bahawa hampa ni orang yang betul-betul nak mai beli makanan ni. Gitu ya, nak. Maka mereka kata kepada Nabi Allah Yusuf, qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Dia kata tak apa, kami cuba pujuk pak kami untuk pelepah Bunyamin untuk main tang ni. Kan. Kemudian ayat yang ke-62, apa yang berlaku bila mana depa nak balik, maka Nabi Allah Yusuf AS telah menyediakan pembekalan makanan yang mereka beli. Dalam hal yang sama, Nabi Allah Yusuf, kita panggil apa tuan-tuan, masukkan balik. Dalam ayat kitab sebut seludup, maksudnya bawa masuk balik. Duit mereka bayar untuk beli makanan, duit tu pergi masuk balik dalam karung mereka tu. Nak. Kemudian bila mereka balik, mereka pulang jumpa dengan baginda Nabi Allah Yaqub. Nak jumpa dengan baginda Nabi Allah Yaqub, minta keizinan untuk nak bawa Bunyamin ni untuk ke Mesir. Kan, maka berlakulah beberapa dialog dan sebagainya. Kemudian mereka sebut juga kepada Nabi Allah Yaqub ni,
pada ayat yang 63 yang terakhir dia kata wa inna lahu lahafizun. Dia suruh kita. Dia kata wahai ayah, insya-Allah kami akan jaga. Kami akan pelihara Nabi Allah Yusuf, Nabi Abu Yamin ni sebaik-baiknya, lahafizun. Jaga betul-betul. Nak. Sebab apa disebut itu tuan-tuan? Sebenarnya ayat ni telah diulangi ataupun disebut waktu bila? Waktu dia nak bawa Nabi Allah Yusuf awal-awal dulu. Dia pun sebut benda yang sama. Wa inna lahu lahafizun arsilhu ma'ana qadan yarta' wa yal'ab. Kan ya wahai ayah, esok lepaslah arsilhu ma'ana qadan. Esok lepaslah Yusuf ni. Yarta' wa yal'ab, untuk kami sonok-sonok dan yal'abu, bermain, kata depa ni kepada Nabi Allah Yaqub waktu nak ambil Nabi Allah Yusuf. Wa inna lahu lahafizun, ni sama tuan-tuan. Wa inna lahu lahafizun, dia bersabak kepada bapa dia Nabi Allah Yaqub, wahai ayah kami jaga dia insya. Hari ni ayat yang ke-63 kita baca hari tadi. Depa sebut benda yang sama, wa inna lahu lahafizun. Nah, kami jaga dia. Nak cerita apa tuan-tuan? Itulah manusia. Itulah sifat manusia. Belum dapat apa benda yang dia nak minta, janji macam-macam. Kan? Janji tak cerita tuan-tuan. Jangan insya-Allah kita dapat esok kita buatlah projek macam ni. Contoh kan? Contoh tuan-tuan. Dapat sekian jangan risau, jalan kita turap sampai sudah sampai depan pintu masjid ni contoh. Kan? Jangan risau kita pakai peruntukan kerajaan. Banyak sangat di kerajaan bawa apa habis kat masjid lah contoh kan. Dapat tuan-tuan, jadi ya masjid pun tak main dah. Tu dia kan. Contoh bukan orang kat ni lah. Kan? Tempat lain ni kan. Tapi nak abak-abak, janji tu macam-macam. Nak sungguh janji betul-betul tapi tak dapat. Ya. Maka ayat 64 ni adalah menjawab balik daripada kata-kata depa untuk minta izin kepada Nabi Allah Yaqub. Adakah Nabi Allah Yaqub izinkan Bunyamin pi ataupun tak bagi pi? Yang tu yang kita nak baca kepada ayat yang 64. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala aqih min qablu fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Qala, berkata Nabi Allah Yaqub ni, dia kata apa? Hal amanukum alaihi, dia kata, adakah aku ni nak percaya hampa, gitu kan? Adakah aku ni nak percaya hampa untuk bawa Bunyamin ni, amanukum alaihi illa kama amintukum ala aqih min qablu. Adakah aku ni nak percaya ke hampa lagi sebagaimananya hampa pernah buat kepada adik-beradik hampa yang qablu, sebelum ni. Sebelum tu siapa dia? Nabi Allah Yusuf kan? Nabi Allah kata, aku ni nak percaya ke hampa lagi tak? Kita bahasa kita kan, aku ni nak percaya ke hampa lagi ke? Itu hampa dah buat dah kat Yusuf macam tu. Cuma tak sebut Yusuf, dia sebut min qablu. Qablu siapa lagi kan? Nabi Allah Yusuf lah kan? Satu. Kemudian lepas dia sebut, dia kata apa? Fallahu khairun hafiza, Allah sebaik-baik pelihara. Sebab apa Nabi Allah Yaqub sebut itu? Nanti kita tengok uraian dah. Wa huwa arhamur rahimin, dan dialah Allah yang arham, yang maha pengasih dari sekalian rahim, pengasih. Nak baik huraiannya. Maka kata Nabi Allah Yaqub mengatakan kepada anak-anak dia, dia kata apa? Bagaimana aku nak percaya kepada kalian untuk membenarkan Bunyamin dibawa pergi bersama kamu, padahal kamu dahulu telah memperlakukan hal yang sama kepada adikmu, seperti Nabi Allah Yusuf, yang setelah aku percayakan kepada kalian, semasa itu kamu menyebutkan kata-kata yang sama. Nak dia katakan dengan kamu sebutkan pada hari ini. Nabi Allah kata itu pada sebut benda yang sama lah. Kemudian katanya lagi, serta kamu berjanji hendak menjaganya baik-baik dan membawanya pulang dengan selamat, tetapi hasil ia mengecewakan. Dia katakan, kalau kamu tidak dipercayai untuk menjaga Yusuf, bagaimana pula untuk dipercayai kamu untuk menjaga saudaramu, iaitu Bunyamin. Kemudian kata Nabi Allah Yaqub lagi, Allah sebaik-baik penjaga, ataupun Allah jualah sebaik-baik pemelihara.
yang dapat dipercayai, dan dia jualah yang paling pengasih daripada sekalian pengasih. Baik kata-katanya yang di akhir ini menunjukkan pada zahirnya bahawa dia terpaksa menyerahkan Bunyamin untuk dibawa ke Mesir, dan dia berserah kepada Allah dalam segala perkara dan percaya Tuhan yang bersifat kasih kepada hamba-Nya. Maka dia terpaksa melepaskan anak yang disayanginya kerana mengenangkan kesulitan hidup untuk mendapatkan makanan pada masa itu. Sebab apa disebut masa itu? Sebab kemarau tu dia main bukan 7 hari tapi 7 tahun. Artinya bila habaq 7 tahun, mereka ni kalau kita sebut setiap bulan lah, setiap bulan atau mungkin 2-3 bulan kena nak pergi Mesir balik, pergi beli makanan. Sebab memang tak ada apa dah tuan-tuan, musim kemarau yang sangat, yang tersangat. Sebab tu disebut syiddah, tersangat-sangat kemarau. Maksudnya tak ada hujan setitik pun, tak ada air pun tak ada, sungai habis kering. Sampai tahap begitu. Maka halnya macam tu terpaksa Nabi Allah Yaqub ni pelepas juga, walaupun dengan tidak dia rela untuk melepaskan Bunyamin untuk dibawa pergi. Sebab tu kalau nak kata Nabi Allah Yaqub percayalah kerana anak dia lagi, kalau ikut tak percaya. Sebab apa? Sebab dia pun sebut awal, wa inna lahu lahafizu, kami jaga dia. Kemudian kata Nabi Allah Yaqub, fallahu khairun hafizah, Allah yang sebaik-baik pemelihara. Kenapa Nabi Allah Yaqub sebut itu tuan-tuan? Yang tu nak abang Nabi tuan-tuan, kan? Yang tu yang kata Nabi tu, walaupun dia ni tuan-tuan, kalau kita sebut Nabi dan Rasul ni orang yang kalau dia nak berdoa dengan Tuhan tu tuan-tuan anytime lah, tak? Sebab dia ni Nabi, kalau nak minta terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila-bila masa ya tuan-tuan, Allah perkenankan insya-Allah. Tapi pasal apa dia tak jadi gitu tuan-tuan? Nak abang, walaupun dia ni ada level yang satu tahap yang tinggi, tetapi dia tak gunakan level tu suka hati dia. Dengan mana? Dengan masih dia meletakkan pengharapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia yakin apa yang Tuhan dah takdirkan kepada dia hari ini semuanya ada hikmah yang tertentu. Tu Nabi tuan-tuan, dia faham gitu. Kita ni tuan-tuan baru mai ujian macam ni sikit, kita letak puas hati dengan Tuhan lah. Allah hantar kita satu ujian, kita tak puas hati dah. Kita kata siapa aku yang kena, orang lain tak kena. Tu tak mau tuan-tuan. Kita ni sebenarnya tak layak pun nak kata kita ni tak kena ujian. Sebab para Nabi dan Rasul pun tak sunyi daripada ujian. Para Nabi dan Rasul pun tak sunyi daripada ujian tuan-tuan. Siapa level kita nak berbanding dengan para Nabi dan Rasul? Kalau kita sebut, kalau bukan Nabi dan Rasul, kita ambil sahabat-sahabat Nabi SAW pun tak pernah sunyi daripada ujian. Bahkan mereka terima ujian lagi teruk. Sanggup tinggal harta, tinggal anak pinak semata-mata untuk buat kerja dakwah dengan Nabi SAW. Bukan pindah dekat-dekat, dan boleh tahan lah jauh dia tu, dengan kelengkapan tidak ada dan sebagainya. Ada yang pergi hijrah dengan Rasulullah dalam keadaan selai pinggang. Siapa boleh buat macam tu nak gagak tuan-tuan? Sampai zaman kita lah, siapa boleh buat gagak? Tak boleh lah, takkan boleh lah tuan-tuan. Tapi itulah perjuangan ataupun ujian yang mereka terima. Sebab tu kita hari ni bila kita main ujian, kita jangan duk kata apa siapa aku yang kena, orang lain tak kena. Kita kena ambil fikiran yang positif. Apa sebab Tuhan bagi ujian? Itu tandanya Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi dua benda kita tuan-tuan. Apa dia? Satu, Allah bagi ujian kepada kita kerana mana? Yang pertama, Allah nak angkat darjat kita. Tu satu. Yang kedua, pasal apa Tuhan bagi ujian kepada kita tuan-tuan? Kerana Allah nak ampunkan dosa kita. Sebab Tuhan bagi ujian. Boleh kita kata apa ni orang tu sampai sakit betul mati. Tu lah ujian atas dia, sakit. Sakit tu untuk apa tuan-tuan? Ujian atas dia. Untuk apa? Allah angkat darjat dia satu. Yang kedua, Allah ampunkan dosa dia. Ampun dosa dia. Kita duk risau Tuhan tak bagi ujian apa senyap gitu, papak mati terus. Tu lagi jam tuan-tuan, tak tahu apa-apa. Tu takut. Bahkan hari ni ada pula yang mendabik dada tengok aku ni tak sembahyang, relax ya, tak ada apa ujian pun, hidup senang ya. Ada tuan-tuan. Penuh terdengarlah di telinga saya tuan-tuan benda-benda macam tu. Kadang-kadang kawan kita tegur kan. Aku tak semayang apa, tak kalu, tak bayar zakat apa, relax kerja, duit masuk ke tak nak masalah apa. Aku lagi kaya pedang. Macam tu pada.
Tak apa, tak ada masalah, tuan-tuan. Tunggu esok mai sakaratul maut. Baru waktu tu baru nak tahu langit tinggi rendah. Baru nak tahu semayang tu penting tak penting. Lah memang tak ada apa. Sebab apa? Sebab apa benda yang Allah bagi atas kita ni pun ujian. Dia dua kan, nikmat dan juga ujian. Sebab tu kita, orang yang diuji itu adalah orang yang dicintai dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sayang Nabi SAW. Sebab tu Allah uji Nabi. Sebab Allah sayang dia. Artinya nak apa? Orang yang diuji oleh Allah dan selalu diuji oleh Allah, tandanya Allah hubbun, Allah cinta dan sayang kepada dia. Dan dia akan boleh kontrol dengan ujian yang Allah bagi, dengan dia memikir bahawa ini tanda Tuhan sayang kita. Sebab apa? Sebab hidup atas dunia ni memang takkan sunyi daripada ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, hidup atas dunia ni untuk apa, tuan-tuan? Untuk dia bekerja. Bukan untuk dia rehat, untuk dia bekerja. Kerja untuk apa? Kerja untuk dunia dan juga kerja untuk akhirat. Dia akan rehat di mana, tuan-tuan? Dia akan rehat di akhirat. Sebab apa? Akhirat tak kena apa lah, tuan-tuan. Kalau kita ni, tuan-tuan, Allah takdirkan masuk dalam syurga, duduk dalam syurga, tuan-tuan, apa pun tak ada dah. Semayang tak ada, macam syurga. Tak kena semayang lah. Waktu tu apa lagi, tuan-tuan? Tuan-tuan makanlah sebanyak mana pun takkan buang ayak. Tandas tak ada dalam syurga, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab memang tak buang ayak, memang tak berak. Sampai tahap begitu. Artinya memang senang lenang tu. Sebab itulah para nabi, para rasul, para sahabat, para alim ulama, mereka ni sungguh-sungguh buat ibadah waktu hidup atas dunia. Tak fikirlah, tak kenanglah dunia tu, sampai tak tengoklah apa pun. Kau dah nampak akhirat lah. Sebab apa? Dah nampak yang tu. Sebab duduk atas dunia ni, berapa lama sangat boleh hidup, tuan-tuan? Berapa lama sangat? Kalau busuk-busuk, tuan-tuan, 60 tahun, 70, 80 tahun, 90 tahun, betul habisnya. Kalau time yang duk ada hari Tuhan bagi baki yang tak nak banyak, hari ni pun kita tak buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih duk rasa segan dan sebagainya, tuan-tuan. Agak-agak layak nak masuk dalam syurga Allah? Memang tak layak, tuan-tuan. Nak kira dengan amalan lagi tak ada, tuan-tuan. Nak kira dengan amalan saja tak ada. Sebab tu, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimakumullah, maka kok mana pun, tuan-tuan, bila mana Allah bagi ujian pada kita, kita sandarkan terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana akhlak Nabi Allah Yaqub ni, walaupun dia tahu Allah atok ujian pada dia untuk lepaskan pula orang yang paling dia sayang. Seorang tak ada lah. Nabi Allah Yusuf merupakan anak yang dia sayang, nombor satu. Kemudian Yusuf tak ada, diganti dengan Bunyamin. Sebab Bunyamin dengan Nabi Allah Yusuf ni satu mak. Pak sama lah kan, satu mak. Artinya setengah riwayat kata Bunyamin ni rupa dia tak jauh beza dengan Nabi Allah Yusuf AS. Dia satu mak. Maka dia sayang sungguh dengan Bunyamin ni. Ni Allah uji dia pula untuk dia kena pisah pula dengan Bunyamin. Allahu akbar, tuan-tuan. Maka pun dia buat, dia redha, dia accept, dia terima. Dengan dia kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala arhamun, Allah Maha Pengasih dan juga sayang kepada siapa? Kepada hamba-hamba dia. Baik, kemudian bila selesai tu dan mendapat keizinan daripada Nabi Allah Yaqub alaihissalam, dan mai pula satu peristiwa yang ke depan ni. Apa pula, tuan-tuan? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat yang ke-65, ba'da a'udzubillahi sammin 'alim minasyaitonir rajim, walamma fatahu mata'ahum wajadu bidha'atahum raddan ilaihim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfadhu aqana wa nazdadu kayla ba'ir zalika kaylul yasir. Baik, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut ni, walamma fatahu, bila mereka balik dan dapat persetujuan daripada Nabi Allah Yaqub untuk nak bawa Bunyamin. Apa berlaku? Walamma fatahu, maka tak kala mereka buka pembakalan makanan yang Nabi Allah Yusuf bagi mereka tu, yang mereka beli tadi, maka apa yang berlaku? Wajadu bi ta'atahum raddat ilaihim,
buka saja barang makanan tadi ataupun uncang mereka ni, maka mendapati duit mereka ataupun wang mereka itu berada dalam duit, dalam karung tu balik. Kan? Maka bila nampak saja ruddan alaihim qalu ya abana ma nabghi, bila jumpa saja duit dia ada dalam karung tadi, sebab patut dia tak ada lah, sebab mereka dah beli dah makanan, tiba-tiba duit tu ada pula dalam karung tu. Tu kan. Maka terkejut dia kata qalu ya abana ma nabghi, dia kata ayah, wahai ayah, apa lagi yang kita kendaki. Ataupun kita ni nak menentang abang ni, gitu kan, nampak kan? Kita ni nak petikai apa lagi, gitu kan. Itulah. Kata apa? Hazihi bidza'atun ruddan ilaina. Dia kata inilah jumlah wang atau duit kita ni yang telah dipulangkan kepada kita, dan kita akan memberi makan, kan? Wa nabiru ahlana wa nahfazu akhana wa nazdadu kayla ba'ir. Dia kata ini duit yang kita dapat, dan kita beri makanan kepada keluarga kita, dan kita pelihara saudara kita, dan kita mendapat lebih makanan satu bebanan unta. Yang demikian itu satu sukatan yang kailul yasir, yang sangat sedikit. Baik uraiannya. Maka tak kala membokoklah mereka akan pembekalan makanan, maka yang mereka bawa daripada Mesir, dengan tiada disangka-sangka terjumpa akan mereka akan jumlah wang yang mereka belanjakan tadi. Rupa-rupanya telah dipulangkan kembali kepada mereka, padahal dahulu telah dibayarkan kepada Yusuf sebagai harga makanan, tetapi sekarang dimasukkan kembali ke dalam karung mereka. Lalu berkatalah kepada bapa mereka, wahai ayah kami, apa lagi yang kita kendaki. Apa maksudnya tuan-tuan? Apa lagi yang kita hendak cakapkan setelah kita saksikan segala kebaikan, layanan dan bekalan makanan kita terima, serta wang harga makanan itu dikembalikan kepada kita. Sebab apa dia sebut itu tuan-tuan? Ini disebut ni, kata-kata mereka itu, ucapan itu bagi hal untuk menyedapkan hati ayah mereka Nabi Allah Yaqub. Dia kontra balik kan, sebab nak bagi Nabi Allah Yaqub ni pelepas Bunyamin dalam keadaan tenanglah, konon gitulah kan, nak bagi tenang balik. Gitu. Kata depa lagi, maka jelaslah wang dipulangkan, makanan kita mereka berikan untuk kita kepada keluarga kita. Maka sebab itu janganlah ayah takut, dia sebut ni, serta bimbang terhadap Bunyamin, kami akan jaganya baik-baik, pasti kami nanti akan membawanya pulang dengan selamat. Lagi pula jika Bunyamin itu dibawa ke Mesir, kita akan mendapat satu lagi bebanan unta. Satu bebanan unta ni maksudnya apa? Kita tengoklah. Maka hal yang demikian itu satu sukatan yang sedikit. Yakni mana? Demikian mereka itu yakni meyakinkan bahawa satu bebanan unta itu ia jumlah yang sedikit bagi raja. Gitu kan. Kalau hendak dikira, ianya tidak banyak jika dibandingkan layanan raja yang telah mereka diberikan penghormatan dan kerajaan yang lebih banyak daripada tersebut. Artinya apa tuan-tuan? Mereka nak tenangkan Nabi Allah Yaqub dengan pujuk Nabi Allah Yaqub supaya jangan risau. Kerana mana? Kerana raja ni orang yang sangat baik, orang yang sangat mulia. Satu sebab apa? Satu sebab memasukkan balik duit tu ke dalam karung makanan mereka balik, kan? Sebab apa Nabi Allah Yusuf masuk lagi tu tuan-tuan? Ada sebab dan musabab dah. Nanti kita akan tengok ke depan, dia akan sebut lah. Yang kedua tuan-tuan, sebab apa lagi? Mereka sebut kepada Nabi Allah Yaqub untuk sedapkan Nabi Allah Yaqub, mengatakan bahawa bebanan unta itu satu benda yang sikit. Nak abang apa? Nak abang raja ni layan mereka dengan layanan sangat istimewa. Itu hebat Nabi Allah Yusuf tuan-tuan. Sebab waktu ni mereka tahu Nabi Allah Yusuf itu adalah Nabi Allah Yusuf, atau raja tu Nabi Allah Yusuf. Mereka tak tahu. Mereka tak tahu waktu ni. Artinya yang kenal mereka ni siapa? Nabi Allah Yusuf saja kenal. Mereka tak kenal Nabi Allah Yusuf ni. Mereka tetap menganggap bahawa Nabi Allah Yusuf itu sebagai raja. Bukan Yusuf. Tapi Nabi Allah Yusuf kenal mereka. Tapi hebat akhlak Nabi Allah Yusuf tuan-tuan. Walaupun sedemikian rupa adik-beradik telah memperlakukan dia macam-macam, ataupun keadaan yang kita sebut pada awal dulu, dicampurkan ke dalam pergi buta dan sebagainya, ataupun nak bunuh Nabi Allah Yusuf. Tapi lepas jumpa hampir 30 tahun lamanya,
bertemu kembali yang waktu ketika itu Nabi Allah Yusuf dia ada rank, ada kedudukan yang tinggi, yang boleh sangat dia nak balas kalau mereka balik. Tapi Nabi Allah Yusuf tak balas. Tapi Nabi Allah Yusuf layan mereka memang layanan yang sangat istimewa. Nak abang apa tuan-tuan, itulah pentingnya tuan-tuan kita ni, tuan-tuan kot mana pun menggaduhlah tara mana pun dengan adik-beradik kalau boleh bagi peralok elok tuan-tuan kan. Sebab adik-beradik ni kita nak sebut apa tuan-tuan, orang yang rapid dengan kita. Kadang-kadang waktu kita tak ada siapa nak bantulah, kawan-kawan kita tak tolong dan sebagainya, mungkin adik-beradik boleh tolong kita. Itu kata adik-beradik kan. Tapi nak abang tuan-tuan, itulah ikutlah bagaimana akhlak Nabi Allah Yusuf. Kalau nak ikut marahnya Nabi Allah Yusuf tu, boleh sangat tuan-tuan dia nak balas. Dia bukan kenal Nabi Allah Yusuf kan. Waktu dia masuk tu, contohlah nak abang kan, dia masuk jumpa menghadap Nabi Allah Yusuf. Nabi Allah Yusuf kenal dia ni. Boleh kan Nabi Allah Yusuf kata aku tak mau jumpa hamba, pergi balik? Boleh kan? Tak ada masalah. Sebab dia pun tak kenal Nabi Allah Yusuf. Kalau kita berada tempat Nabi Allah Yusuf, mungkin kita akan buat macam tu. Tengok-tengok, lah abang aku lah contoh kan. Cakap hati abang aku lah. Alah depa balik. Depa tak kata apa. Tapi siapa Nabi Allah Yusuf tak buat gitu tuan-tuan. Nak cerita teruklah depa buat ni kepada Nabi Allah Yusuf. Tapi Nabi Allah Yusuf sifat dia sifat yang sangat pemaaf. Yang sangat pemaaf. Kita hari ni adik-beradik gaduh sikit-sikit lah tuan-tuan. Gaduh cakap mulut sikit lah. Bukan tahap sampai bunuh macam ni kan. Lain lah kalau sampai tahap bunuh ni okay, kan. Tapi tak ada lagi lah. Kadang-kadang bergaduh benda sikit simple-simple. Kadang-kadang balik kampung ramai-ramai waktu raya 2-3 tahun lepas, gaduh sebab anak ya, anak du kelain dengan anak kita. Betul ya, tuan tak ada apa pun. Betul tak bercakap sama sudah. PKP pula lagi tak bercakap. Kan, dalam grup ada tapi tak jawab, senyap, silent kan. Jadi ni jadi monitor ya, tengok jangan tuan-tuan, adik-beradik kita kena papik elok. Kena sayang betul-betul. Kan, sebab apa? Sebab kita duduk dengan adik-beradik kita daripada kecil sampai kita besar. Ya, bukan kata kita tak lebihkan kawan kita, tak, tentang kawan dia ada keistimewaan kawan tu. Yang kata friend tu ada waktu-waktu dia. Tapi adik-beradik ni dia kena wajib kena sayang betul-betul tuan-tuan. Kok mana pun dia pun jahat ke apa pun tuan-tuan, kita cuba cari satu titik persamaan untuk kita nak sayang balik. Ya, sebab kalau nak sebut dengan ujian adik-beradik ni, Nabi Allah Yusuf lah paling teruk kena. Tapi pasal apa dia masih layan, depa yang layan yang istimewa, sampai depa ni puji Nabi Allah Yusuf depan pak depa. Nak abang baik semua lah. Baik sungguh Nabi Allah Yusuf layan mereka waktu duduk di Mesir ketika itu. Nah, kemudian okey, kata mereka lagi tuan-tuan, masuk Isyak masuk tak tahu tak tahu ya. 8:22. okey, satu ayat lagi tuan insya-Allah. Kemudian bila Nabi Allah Yakub lepas mereka, maka Nabi Allah Yakub berkata, ataupun kata Nabi Allah Yakub, qala lan ursilah ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah la ta'tunani bih illa an yuhata bikum falamma atawhu mawsiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Ni tengok tuan-tuan, ni kata-kata Nabi Allah Yakub ni, Allah rakam kata-kata dia. Dia kata apa? Maka berkata Nabi Allah Yakub, qala lan ursilah. Dia kata tidak sekali-kali aku benarkan dia pergi bersama-sama kamu. Hatta sehingga mana tu ni hampa ni, kata Nabi Allah Yakub kepada anak-anak dia, sehingga mana kamu memberikan satu perjanjian mausiqam minallah atas nama Allah Subhanahu wa taala, la ta'tunani bi, atas nama Allah bahawa kamu akan bawa dia balik. Nah, kata Nabi Allah Yakub kan, aku nak hampa ni janji atas nama Allah, aku takkan lepaskan Bunyamin kecuali hampa janji dengan nama Allah Subhanahu wa taala untuk bawa dia mai. Okey, satu kita tengok illa, tu perkataan tu, illa ayyuha tabikum, kecuali jika kamu itu terhalang, yuhat bikum falamma atauhu mawsiqahum, setelah mereka membuat janji maka dia pun berkata, qala Allahu ala ma naqulu wakil,
Allah lah yang menjadi penjaga, menjadi wakil daripada apa yang kamu ucapkan. Naqul wakil. Nah, kata dia apa? Kata Nabi Allah Yaqub. Baik, uraiannya, Nabi Allah Yaqub berkata kepada mereka, kepada anak-anak dia ni, dia kata apa? Kepada mereka dengan cara bersungguh-sungguh, dengan halnya tidak ada ia sekali-kali membenarkan Bunyamin untuk dibawa ke Mesir, sehingga mereka berjanji terlebih dahulu serta bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka akan mengembalikan Bunyamin kepadanya dengan selamat. Tuan-tuan tengoklah, kita sebut awal tadi kan, dia ni Nabi tuan-tuan, sepatutnya boleh direct dengan Tuhan, minta dengan Tuhan, ya Allah, biar pi Bunyamin ni pi dengan selamat, balik dengan selamat, selesai insya-Allah. Kan betul tak? Sepatutnya. Tapi siapa dia tak buat macam tu? Dia letak macam ni. Dia tak apa? Hampa pi sekali, aku tak bagi hampa pi kecuali dengan hampa letakkan perjanjian atas nama Allah. Atau kita sebut hari ini ialah sumpah, kan, sumpah atas nama Allah. Nak abang apa? Betul-betul ini. Betul-betul kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Kemudian dia sebut illa ayyuhata bikum, kecuali, tu kata kecuali jika ia terhalang. Apa maksud terhalang tuan-tuan? Dengan makna biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Nabi Allah Yaqub letakkan mereka ni dua keadaan. Kod mana by hook by crook, apa kena bawa balik, return balik Yusuf namanya ni. Itu satu. Yang kedua, kalau hampa tak return balik dengan satu syarat, sebab saja, illa, apa dia? Jika kamu terhalang. Terhalang maksudnya apa? Bila Tuhan tak benarkan benda tu berlaku. Bila Allah Subhanahu wa taala tak izinkan untuk Bunyamin ni patah balik ke Kanaan Palestin. Artinya apa tuan-tuan? Artinya penyerahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tuan-tuan? Sebab tu kod mana pun kita tuan-tuan, serah kepada Allah. Serah kepada Allah. Dia pun nak pergi mana ni? Dia pun nak musafir. Dia pun nak musafir, nak keluar pada rumah daripada Kanaan Palestin ke Mesir. Maka apa yang patut kena buat adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tuan-tuan? Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Itu doa awal, doa keluar rumah. Doa keluar rumah. Sebab apa penting tuan-tuan? Memang kena penting lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang ke depan atas kita. Saya rumah dekat sangat dengan masjid, 3 tapak sampai masjid, tak kira tuan-tuan. Yang penting kita keluar rumah atas niat kita nak cari ilmu ke, nak cari rezeki ke, apa pun tuan-tuan, bacalah doa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa paling simple, bukan payah mana tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan nama Tuhan, dengan nama Allah, aku bertawakal, berserah kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak ada upaya ya Allah melainkan Engkau ya Allah. Artinya kita serah kepada Allah. Sebab tu ulama sebut tuan-tuan, orang yang baca doa macam ni tuan-tuan, atau doa keluar rumah ni, Allah pelihara dia sungguh-sungguh. Bahkan ulama kata apa? Allah hantar kepada orang yang dia ucap kalimah ni, dia keluar pada rumah, akan hantar malaikat untuk cover dia, pelihara dia sampai bila? Sampai dia balik rumah. Allahu akbar. Kita tak nampak, tapi itulah kehebatan dia dan kemuliaannya bagi orang yang hanya baca benda yang sangat simple, yang kita pun dah hafal dah, cuma kita tak amal. Macam itulah Nabi Allah Yaqub letak. Apa dia? Tawakal kepada Allah. Walaupun lah tak secara tepat ataupun secara betul kita sebut tadi kan, tapi dalam ayat yang dibacakan ataupun kalimah yang diucapkan oleh Nabi Allah Yaqub, yang dirakamkan oleh Allah ini adalah bersifat tawakal. Walaupun dia ada, tak ada masalah, dia dari Nabi, dia boleh minta kepada Allah kan, minta baliklah cepat ni, ataupun baliklah selamat dan sebagainya. Tapi dia tak buat gitu. Dia letak kepada Allah Subhanahu wa taala sebulat-bulatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua juga dia bersifat tawakal. Apa dia? Khalallahu ala ma naqul wakil. Apa yang hangpa cakap ni, Allah lah yang menjadi wakil. Hangpa tahap gitu. Kan? Apa yang hangpa ucap ni, yang kata nak bawa mai, kata boleh tak apa, Allah yang menjadi wakil.
bukan hampa, tapi Allah jadi wakil. Baik, kita tengok sikit tuan. Kemudian depa kata begini, maka kecuali ia terhalang dalam sesuatu keadaan yang tiada dapat dielakkan, menyebabkan tiadalah ia pulang atau terbinasalah ia terpaksa tiadanya ia pulang. Tak dibaliklah. Kemudian setelah mereka berjanji dengan nama Allah yang dikehendaki oleh baginda Nabi Allah Yaqub alaihi salam, maka apa yang berlaku? Maka Nabi Yaqub berkata, Allah sahajalah yang menjadi penjaga daripada ucapan, maka dialah sebaik penjaga daripada apa yang diucapkan. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang menjadi wakil kepada apa yang telah diucapkan oleh mereka. Itu disebut oleh Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Artinya apa tuan-tuan? Apa pun tentang kita bertawakallah terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal macam mana? Bukan tawakal sekadar serah betul-betul bulat-bulat kepada Allah, tak. Yang penting kita kena ada usaha lah. Kan usaha kita kan. Usaha kita dah buat habis dah tuan-tuan, tak ada apa dah, barulah kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata letak tawakal dulu. Tak dulu betul baru nak usaha tak tuan-tuan, dia kena usaha dulu. Usaha bagi dia tak boleh apa dah, tak ada apa dah tuan-tuan. Contoh kita sebut ni, kita tentang Covid ni. Apa usaha kita tuan-tuan? Ikut SOP. Itu usaha kita. Kan SOP, pakai mask dan sebagainya, duduk je jauh dan sebagainya, tak salam dan sebagainya. Itu SOP. Itu usaha kita. Itu nak kena tak? Nak kena buat macam mana? Kan? Dah Tuhan tentukan gitu. Tapi kat mana pun kita kena usaha. Jangan kata tak apa, tak mau ikut SOP lah. Kan tu tak usaha tuan-tuan. Lepas tu kena ke tu? Tak mau tuan-tuan ya. Bala ni kalau nak betul-betul kalau tengok SOP tak SOP pun sebenarnya masjid dan surau lah yang banyak ikut SOP pun. Kan tempatnya lain tu pasal malam ke payah tuan-tuan, sukar nak. Tadinya nak buat tuan-tuan, sebenarnya apa yang kita dah buat hari ni bagus dah. Yang kita dah tawakal, kita dah buat, dan tawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah tuan-tuan. Baik, kita berhentilah pada ayat yang ke 66 insya-Allah nah. Ayat yang ke-66. InsyaAllah yang kita sambung pada pengajian kita, pertemuan kita yang akan datang, kita akan masuk kepada ayat yang ke-67. Baik, dalam ayat 67 tuan-tuan kita bersikit ya. Kita sikit apa, kita nak feedback ke depan sikit ya. Ayat 67 ni nak cerita apa tuan-tuan? Apa pesan Nabi Allah Yaqub? Nabi Allah Yaqub ada pesan kepada anak-anak ni. Apa nak pergi sana, buat macam mana, ada pesan. Pesanan itu akan kita tengok lah pada ayat yang ke-67. Nak tahu pesan apa? Kena mainlah pengajian kita yang akan datang. InsyaAllah kulil haq, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Taala, yang buruk terdatangkan afan dan musa sendiri, dan ampun maaf anda yang terkasar bahasa ataupun yang tertentan. InsyaAllah sebenarnya dua perkara. Satu, tabung saya itu mohon sumbangan tuan-tuan, siapa nak menyumbang boleh terus masuk ke dalam tabung, atau mungkin nak buat zakat pendapatan, perniagaan, simpanan dan sebagainya, atau boleh buat demikian dengan terus baik nombor akaun ataupun jumpa saya, kita buat akad sekalian untuk zakat. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan yang mulia. Saya doakan atas sumbangan tuan-tuan bersempena dengan yang mulia Jumaah ini, agar mana tuan-tuan dimurahkan rezeki, dipanjangkan usia, diberikan kesihatan yang baik, diberikan sumber kekayaan dunia dan juga akhirat insya-Allah. Terima kasih, jazakallahu khairan katsira, dan mohon halal atas sumbangan tuan-tuan. Yang kedua tuan-tuan, saya ada bawa satu tuan-tuan, ni sahabat saya saya bantu beliau lah untuk jual koko daripada buah tin ataupun koko tin daripada sahabat saya itu, pencetus ummah Syed, bukan Da'i Syed lah, Piu Syed. Piu Syed dia ada 2 ipoh ya. Jadi saya bantu beliau lah sebab coklat ni bagus tuan-tuan, saya pun dah makan. Dia ada ekstra buah tin, dia masuk buah tin dalam ni. Buah tin kita tahu dia antara buah yang cukup hebat yang disebut dalam Quran watin wa zaitun. Allah bersumpah dengan nama buah tin dan juga buah zaitun. Jadinya banyak kelebihan, di antaranya tentang menyegarkan badan, sumber tenaga, kaya dengan antioksidan. Siapa yang kata buah sir payah nak berak insya-Allah. Banyak lagi di antara kelebihan tentang kalau nak jumpa saya lagi. Satu paket ni dah harga dalam RM25. Ataupun dah tengok tak banyak tuan. Sebab tuan beli sambil tuan menyumbang kepada Mak Tafi beliau. Jadi Mak Tafi ya, untuk menyumbang sikit insya-Allah tuan lah. Siapa nak jumpa. Satu lagi tuan iaitu saya buat program hibah dan juga khairat kematian. Siapa yang belum memiliki hibah, tuan boleh jumpa saya insya-Allah tuan. Kita akhirin sikit bacaan doa.
A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami telah lalu ya Allah, dosa kami yang sekarang ini ya Allah, dan dosa kami akan datang ya Allah. Ampunkan dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah. Kami sayang dan kasih akan kedua ya Allah, jadikan mereka di kalangan orang saleh dan saleh. Panjangkan umur akan kedua ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami bermohon padamu ya Allah, jika di kalangan kami ada ibu dan ayah telah pergi meninggalkan dunia ya Allah, berilah lapang berkubur ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman syurga. Jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami di kalangan orang-orang yang salat pada waktunya Allah. Jadikan kami dan zuriat kami dan anak cucu kami ya Allah di kalangan orang-orang yang saleh dan salihah. Ya Allah, Tuhan kami jauhkan kami perkara-perkara yang haram, perkara melakukan dosa dan maksiat pada hati dan batang tubuh kami ya Allah. Kurnia kami ilmu yang manfaat. Kurnia kepada kami akan rezeki yang banyak, rezekinya halal dan tayyibah. Ya Allah, Tuhan kami matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Tuhan kami perkenankan doa dan hajat kami ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Perkenankan doa dan hajat kami ini ya Allah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.